Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung Badrut Tamam, membicarakan tentang hal ehwal Nabi SAW, keluarganya dan sahabatnya, dan kita selesai membicarakan sehinggalah wafatnya Nabi. Maka wafatlah Nabi. Itu yang terakhir kan? Wafat. Yang mana yang kali terakhir tu, pada hari yang terakhir, atau hari yang terakhir tu hari Isnin. Wafatnya Nabi hari Isnin. Rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, dan minta izin pada isteri-isterinya supaya nak berulang atau nak pindah daripada satu giliran ke satu giliran tu jauh. Sakit ni 13 hari Nabi sakit, ada kata 14 hari. Minta duduk rumah Sayyidatina Aisyah dekat dengan Masjid Nabawi. Pada hari Isnin itulah hari kewafatan tu. Kemudian sebelum tu disuruh, sebab tak boleh nak 13 hari tu tak boleh nak semayang dah. Tak boleh nak jadi imam. Bukan tak boleh semayang, semayang boleh, tak boleh jadi imam. Maka diperintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Nabi perintah. Nabi sakit. Bilal pun azan. Lepas tu nak suruh Sayyidina Abu Bakar lah ni, bagi tahu kat Sayyidatina Aisyah, suruh bagi tahu dekat ayah dia Sayyidina Abu Bakar supaya jadi imam ganti Nabi. Sayyidatina Aisyah kata, ayah aku ni mudah sedih, mudah menangis. Kalau katalah ganti dia ni, Allah hai, dia kata takut-takut nanti dia menangis. Takut-takut gitu pula, nanti menangis pula. Jadi macam dia tengok semayang tu menangis ketika semayang tu. Kemudian Nabi bagi tahu lagi Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Sehingga beberapa kali, akhir sekali isteri dia mengalah lah. Tak apalah nak sangat. So Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Yang pada hari yang terakhir tu, hari Isnin tu, Nabi rasa sihat sikit, rasa segar sikit lah, sihat sikit kot ni. Maka keluarlah dia untuk sembahyang. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar jadi imam lah. Dah berapa belah hari dah jadi imam. Entah macam mana Sayyidina Abu Bakar nak berundur, Nabi tak bagi. Akhir sekali Nabi duduk sebelah dia. Sebelah Sayyidina Abu Bakar. Seolah-olah macam imam ada dua. Seolah-olah.
Cik Iman ada dua. Kemudian lepas sembahyang tu ada orang papah dia lah, 2 orang papah dia. Kemudian lepas habis sembahyang tu papah masuk balik. Bermula saat itulah yang kata semua pakat-pakat tengok Nabi, ikut Nabi balik lah, ikut Nabi balik rumah, pergi rumah ziarah. Kemudian ambil Sayyidatina Aisyah ambil air, letak atas riba Nabi kat depan macam tu. Nabi baring, kemudian Nabi celup tangan. Kemudian Nabi tengok pada Sugi, tak minta pun. Sayyidatina Aisyah kata, nak ke? Nabi kata, boleh. Saya pergi ambil Sugi, bagi kat Nabi. Nabi tengah celup tangan kat depan nak basuh muka ni. Nak Sugi tak boleh, keras. Sayyidatina Aisyah gigit, bagi dia lembut kat depan tu, bagi jadi berbulu-bulu tu kat depan. Sebab kayu ni asalnya keras je, dia kena perancur sikit kat depan tu. Nabi tak larat dah nak gigit. Kemudian lepas dah hancur sikit dah ni, bagi kat Nabi balik. Kemudian Nabi duduk dekat riba Sayyidatina Aisyah tu lah, baring, letak tangan, angkat la ilaha illallah, tak adalah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi sendiri kan, la ilaha illallah je lah. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi sebenarnya ketika nazak, kita sekalipun tak perlu asyhadu an la ilaha illallah. Kita perlu bisikkan kepada orang yang nazak tu la ilaha illallah saja. Muhammadur Rasulullah pun tak perlu. Kecuali dia masih lagi okey. Kalau masa nazak tu, mulut dah kering dah biasanya. Mulut ni kering, lidah macam tak boleh nak berapa gerak dah. Boleh lagi tapi tak berapa. Kering. Sebab tu nak minta air. Masuk air pun tak boleh minum. Kalau bawa masuk air tu tercekik. Tercekik air dia panggil. Sebab dah kering. Bernafas waktu tu ikut hidung dan ikut mulut dua-dua. Jadi bila bernafas ikut mulut, dia jadi kering. Kalau bernafas ikut hidung, dia tak jadi kering. Sebab dia ada macam lendir tu kat hidung ni. Jadi sebab tu kita bernafas kat hidung tak ada masalah. Cuba bernafas kat mulut, tutup hidung. Cuba. Kering. Jadi kering tekak. Dia tak ada lendir tu. Lendir yang ada kat hidung yang melindungi daripada kering. Hidung ada dekat tekak kita, tekak tak ada. Sebab tu COVID duduk kat lendir tu lah. Dia duduk COVID kat dalam tu kena cocok sampai ke dalam. Tu COVID. Tapi sebelum dia duduk situ, dia duduk dalam hidung dulu. Duduk sehari dua, tak ada apa-apa yang berlaku, baru dia masuk ke dalam. Jadi kita sekalipun, Nabi pun ketika tu Nabi kata la ilaha illallah, tak ada Muhammadur Rasulullah, tak ada asyhadu. Begitu juga kita kalau orang nazak, jangan kita bisikkan dia asyhadu an la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lagilah. Itu dalam TV boleh lah, dalam cerita. Masa nak mati tu kan, asyhadu. Siap dengan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati. Mata lepas tu tutup. Tutup elok je. Kisah benar tak jadi gitu. Mata terbeliak kalau dia tak tutup awal-awal. Sebab dia ikut roh tu. Roh naik ikut kepala, mata dia ikut. Tu dia naik terbeliak atas. Bila tutup, dia terbuka balik. Kita tutup, dia terbuka balik. Dalam TV je kan. Letak je elok, dia macam ni je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amboi sedap. Tu dalam TV, yang sebenar tak gitu. Kalian terbeliak biji mata tu, tutup terbuka balik, tutup terbuka balik. Sehingga kan kadang-kadang, saya dulu kena ambil selotip. Ambil selotip, tak selotip yang kertas. Letak kat sini. Kita kata orang datang ziarah, apa hal pula. Letak. Kadang-kadang letak shilling kat mata ni, tak shilling. Dia jadi memang ada korapat pun buat shilling ni. Zaman-zaman dulu, Rom dulu, Kaisar dulu memang adalah kalau mati dia letak shilling kat mata. Tapi itu adalah upacara dia. Kita nak bagi tak terbeliak, tak ngeri je tengok. Nak uruskan dia, tiba-tiba mata terbeliak gitu. Ngeri je. Nak mandi terbeliak gitu. Jadi kita tutup. Saya letaklah minyak zaitun campur atau minyak bidara, letak air bidara tu. Bukan minyak bidara, air bidara ataupun minyak zaitun letak dekat sendi-sendi. Dia lama-lama dia tutup rapat, terbuka macam ni. Jadi macam mana kadang-kadang kena letak. Dia memang gitu. Tapi lidah memang tak boleh gerak lidah. Jadi macam mana kita nak istilah namanya talqin? Laqinu mautakum, talqin. Talqin nak talqin apa? La ilaha illallah juga.
Tak perlu asyhadu. Asyhadu ni orang nak masuk Islam, orang kafir nak masuk Islam, asyhadu ni. Nak mati ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun tak perlu. Kerana apa? Kerana lidah tak boleh nak bergerak. Antara perkataan kalimah yang disebut, yang boleh disebut tanpa perlu menggerakkan bibir. La ilaha illallah, lidah aja. La ilaha illallah. Kalau asyhadu dia orang nazak sakit kering tak boleh sebut jadi dia berhenti doa mati. Ni nak asyhadu, lidah bergerak. Tapi kalau la ilaha illallah tak perlu gerak pun. Kalau bibir atau mulut tu tak bergerak pun boleh bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Sebab tu bisikkan la ilaha illallah je. Nabi pun tengok celup air la ilaha illallah, angkat. Lepas tu cuma Nabi lain sekarang. Nabi sebut fir rafiqil a'la. Siapa pun sebut tu. Bahkan teman yang tertinggi. Maksudnya mungkin gitulah. Diberi pilihan nak hidup ke nak kembali ke penciptanya. Maka Nabi memilih untuk fir rafiqil a'la, kembali kepada pencipta yang maha tinggi. Sebab tugasnya dah habis. Maka itulah perkataan yang terakhir disebut. Kita la ilaha illallah, man akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Bukan fir rafiqil a'la. Walaupun Nabi fir rafiqil a'la. Jadi kita gitulah. Kalaulah kita jaga orang sakit, orang nazak, hati-hatilah. Bila dah sebut la ilaha illallah, kita dah tak perlu ajar dah. Kita perhati je. Sebab tak lama nak mati dah. Bila sebut nazak tak lama, sehari dua, sejam dua. Jadi bila dia boleh sebut, kita dengar dengan telinga kita, slow letak telinga. La ilaha illallah. Dia sebut dah gitu. Kita jangan ajar dah. Stop. Dan orang nak bercakap jangan bagi dah. Orang nak ziarah boleh, jangan bercakap. Tiba-tiba dia kejut, ayah, mak, ingat lagi tak siapa ni? Ingat tak? Anak mak ni. Jangan dah. Lepas tu dia tengok, ha dah. Bila ha je, kena la ilaha illallah balik. Bukan punyalah payah nak la ilaha illallah. Sebab nak akhir kalam dia. Lepas tu minta air. Allah bagi air. Lepas tu ajar balik la ilaha illallah. Padahal dah tadi, ajar lagi. La ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah. Stop. Jangan dah. Tunggu aja. Itulah ujian jaga orang sakit. Ujian. Tapi tu lah, janganlah borak, cakap apa, jangan. Tak perlu cakap dah kenal ke, kenal lagi ke siapa ni? Kenal tak? Tak perlu panggil cucu, salam tok, salam tok wan, salam tok ki, salam nenek, salam. Tak payah. Tak perlu dah. Duduk luar. Masa dia sihat-sihat tu yang datang ziarah. Dah sakit macam nazak tu tak perlu dah, cukup. Nak apa? Ziarah duduk diam-diam kat tepi-tepi tu. Jangan borak-borak. Ni borak-borak. Lama tak jumpa. Time sakit tu lah jumpa orang yang lama tak jumpa. Adik-beradik, sepupu, sepapat, saudara mara, pakcik, anak saudara semua jumpa balik. Allah, lama tak jumpa. Kerja apa sekarang ni? Orang tengah nazak kat sini, kau cerita kerja apa? Laki lagi teruk. Semalam berapa kosong? 3-0 tau. Oh, hebat. Kau 3 sama. Lagi teruk. Nak borak-borak di luar. Jangan dalam. Tidak ada adab tu. Itulah biar perkataan terakhir sebut. Sebagai anak mana Nabi, lepas tu dia sapu muka. Maka kita masuklah. Memang antara yang disunatkan adalah ada surah-surah yang disunatkan ketika nazak tu, antaranya adalah Yasin. Satu lagi Ar-Ra'd. Kalau lama sangat tak mati-mati. Ada lama sangat. Berapa lama? Saya pernah tengok 3 bulan. Naya. Tu, kan dia panggil nazak. Nyawa dekat kerongkong. Tak jadilah Yasin tu. Baca Ra'du sekali je. Senyap tak bunyi dah. Tapi payahlah sikit, kita jarang baca Yasin tu. Surah lah tu. Surah tu lah. Tak ada semua. Surah ke berapa? Boleh cari. Surah yang ke berapa? Surah berapa?
Ingat? Berapa puluh? Kita tak ingat yang tu. Baca habis. Lebih kurang panjang Yasinnya. Panjang sikit lah pada Yasin. Cuma Yasin laju dekat mulut lah, main kat mulut. Ya, ini baca pun tak. Rasanya masa 30 tahun lepas baca, nak baca kokak. Baca, itu antaranya lah. Orang dulu dia buka bumbung. Dia buka atap. Lepas tu baru dia baca. Kita tak perlu lah, masuk air nanti kan. Nak buka bumbung apa? Rumah 2 tingkat. Orang kata, takkan nak pecah kan? Tu orang dulu. Adalah, kalau nak bahas bab tu panjang lah. Tapi kita nak cerita sirah ni. Masuk bab lain pula. Jadi, antara yang sunat je, ada juga lakinu yasin ala mautakum. Lakinu juga. Lakinu tu talqin lah. Talqinkan Yasin ke atas mautakum. Sebagai ulama kata mautakum orang yang nak mati, setengah ulama kata dah mati. Jadi sunat. Memang sunat Yasin. Dengan ar-ra'du. Selain daripada tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisik kat telinga dia tu. Jaga je dia. Kesian, masa tu dia sangat memerlukan kita. Dia masa tu datang macam-macam. Setan mari tu. Dia menyerupai. Siapa paling dia sayang? Yang dah mati. Mak dia paling dia sayang, yang dah mati lama dah. Mak dia, setan menyerupai. Masa tu tengah sakaratul maut. Sakarat ni apa sakarat? Kalau tengok kamu sakarat ni mabuk. Sakar, mabuk. Sakarat, mabuk. La taqrabus salah wa antum sukara. Quran tu. Jangan kamu menghafal solat ketika kamu sukara, mabuk. Jadi sakarat ni mabuk. Sakarat apa mabuk? Mabuk todi, mabuk arak bukan. Sakaratul maut, mabuk nak mati. Kerana nak mati ni dia tu lah. Bahawasanya bagi mati ini beberapa mabuk. Tu. Ada dalam tu. Bahawasanya bagi Nabi sebut, maka menyapu ia dengan keduanya akan mukanya, hal keadaannya berkata sapu air, la ilaha illallah. Kemudian Nabi sebut bahawa mati ini mabuk, sejenis daripada mabuk. Nabi sebut tu. Dia sebut. Lepas tu Nabi angkat tangan, firrafiqil a'la. Jatuh tangan. Nabi kata mati ni mabuk. Jadi waktu mabuk ni macam-macam boleh jadi. Tiba-tiba datang mak dia. Sebenarnya setan. Mak ingat tak mak ajar kau kecil-kecil? Masa dia terbayang masa kecil-kecil. Tuhan kita Allah, Nabi kita Rasul, petunjuk kita Quran. Mak dia ajar. Sebenarnya kan tak ada pun Tuhan-Tuhan ni. Mak dia kata. Habis tu mak buat apa? Mak duduk elok-elok, adalah kat satu taman. Best. Jom ikut mak. Jomlah. Tak ada Tuhan pun. Allah tak ada. Mak tahu mak dah lama mati kan. Mak yang ajar kau Allah tu. Sekarang mak yang sama juga cakap Allah tak ada pun. Jomlah. Diikut. Habis lah. Mati sesat. Tapi kita tak tahu, kita yang hidup. Akhirat baru tahu. Tengok-tengok kita duduk bawah bendera Nabi. Dia duduk bendera lain. Maksud bendera tu bendera lain. Firaun ke apa yang lain yang kafir. Hei. Kenapa pula mak duduk situ? Kenapa pula kawan kita duduk situ? Sekarang kawan kita yang kapan kita duduk sama, rupanya di akhir penghujung hayat tu murtad. Tapi orang tak tahu ni. Dia menyerupai. Tak ada akidah waktu tu, tak belajar tauhid waktu tu. Tak ada rukun iman yang 6 waktu tu. Dia tak kenal Allah waktu tu. Waktu tu lah nak kata kenal Allah. Yang kita duk belajar kenal Allah, belajar tauhid tu. Waktu tu lah nak pakai. Lebih-lebih lagi waktu tu nak pakai. Tiba-tiba kita tak ada, tak belajar, tak tahqiq, tak jazam. Sekadar belajar gitu, faham pun tak. Belajar tauhid ni payah. Pekah boleh lagi lah. Halal haram. Tapi tauhid ni payah. Dia kata, tak belajar. Masa tu kena. Tak jadi, tak apa. Ayah dia pula datang. Lepas tu siapa? Kalau dia ada guru dia pula datang. Tak kira lah siapa-siapa. Kalau tak ada tauhid waktu tu, tak ada iman. Tak ada rukun iman yang kita berrukun iman kan. Percaya pada Allah. Beriman dengan Allah. Beriman dengan malaikat. Beriman dengan Rasul. Tak ada rukun iman yang mana-mana satu. Di luar nampak Islam. Maksudnya dikuburkan di perkuburan Islam. Di dalam secara batinnya dia sebenarnya kufur.
Dapat tahu bila? Pada mahsyar nanti. Sekarang tak boleh tahu. Ditanam dekat perkuburan Islam. Sebelah perkuburan Islam, perkuburan orang kafir, jarak. Bila dia bangkit, sekali dengan jarak tu. Hai, kenapa pula? Asal tak duduk sana? Rupa-rupanya penghujung hayat tu. Penghujung-hujung tu. Maka tatkala wafatlah Nabi SAW. Maka tatkala wafat Rasulullah, jadi kurang akal beberapa sahabat. Jangan kata gila pula. Kurang akal ni macam, apa cerita ni, macam mana ni? Tak tahu, tak ada apa adalah apa jadi ni. Sebab tak pernah berlaku lagi. Selama Nabi ada, tiba-tiba Nabi tak ada. Kurang akal beberapa sahabat. Maka jadi bingung Sayyidina Umar. Umar jadi bingung. Blur tu blur. Nak buat apa? Tak tahu nak buat apa. Tak pernah terfikir pun. Kerana memikirkan Nabi itu akan mati satu hari nanti adalah satu dikira tidak beradab pada sahabat. Pada sahabat. Dikira tidak beradab. Nabi pun akan mati nanti. Tak pernah cakap, malah tak pernah fikir. Tapi memang dari sudut hakikatnya diorang semua tahu. Yang hidup makhluk mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti mati. Semua tahu. Cuma tak pernah terfikir pun, tak pernah sebut pun kat mulut. Nabi akan mati. Dan tak pernah terfikir pun. Sebab tu jadi bingung. Sama juga, dia bukan masalah mati ni. Masalah lain-lain pun. Dia tak pernah terfikir pun Nabi bohong. Bukan sebut Nabi tantah bohong kot. Tak pernah sebut. Malah terfikir pun tak pernah. Nabi khianat. Tak pernah terfikir pun Nabi khianat. Sebut tantah Nabi khianat kot. Tak pernah cakap. Malah tak pernah terfikir pun. Bodoh. Tak pernah terfikir pun Nabi tu bodoh. Jahil kot Nabi ni. Nabi tak pandai kot. Tak pernah terfikir. Tak pernah cakap dan tak pernah terfikir. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Semua anggap Nabi begitu dan tak pernah fikir yang buruk-buruk pasal Nabi. Tak pernah. Sebab tu jadi bingung. Padahal takkan tak tahu Nabi takkan nak hidup. Semua Nabi sebelum ni, Nabi Adam tu pun wafat. Takkan tiba-tiba Nabi Muhammad tak wafat. Dia akan wafat juga. Jadi biasalah manusia kan. Tapi kenapa jadi bingung? Sebab bagi mereka satu perkara yang tidak beradab. Kalau fikir benda-benda yang gitu, walaupun fikir mati sekalipun tak beradab. Kenapa? Nak suruh Nabi mati cepat sikit ke macam mana? Bukan. Macam mana? Tak boleh. Bagi mereka lah. Bagi mereka. Pernah jadi Sayyidatina Aisyah, dia bergurau dengan suami. Kan Nabi bergurau, biasalah suami isteri. Ada waktu tu Sayyidina Abu Bakar, bila bergurau, biasalah perempuan kadang terlebih sikit. Standard lah. Terlebih macam mana? Dia cakap kat Nabi, cakap betul-betul dia kata. Maksudnya, cakap betul-betul. Macam tu lah kan, lebih kurang macam tu. Marah Sayyidina Abu Bakar, merah muka. Kenapa? Maknanya ada kemungkinan Nabi menipu ke apa? Padahal gurau kan biasa kan? Cakap betul-betul. Apa dia? Cakap betul-betul. Bukan bermakna dengan niat dia nak bagi tahu Nabi tu penipu, bukan. Biasa. Kalau kata cakap betul-betul, maknanya sebelum ni adalah Nabi cakap tak betul ke macam mana? Tu marah tu. Padahal gurau je pun. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, relax. Bolehlah dia marah anak dia. Sayyidina Aisyah tu kan anak dia. Marah dia. Kau ingat Nabi ni apa? Boleh cakap betul-betul. Kalau orang lain bolehlah, sebab orang lain tu kadang-kadang menipu, kadang-kadang cakap benar, kadang-kadang cakap tipu kan. Kadang-kadang buka mulut tu kita dengar sedap je dengar, maksudnya kebenaran. Kadang-kadang buka mulut bohong, rasa sekabut, sakit perut. Sekabut perut, semua ada. Biasalah orang. Jadi bila macam tu, bila apa-apa janji yang dibuat, betul-betul bolehlah kata gitu. Nabi tak ada gitu. Tak apalah kata Nabi, aku janji aku akan buat begini-gini. Kemudian dia cakap apa? Ingat janji jangan betul-betul tak boleh cakap, tak beradab. Sama lah juga fikir Nabi itu mati nanti, semua tidak beradab. Jadi sebab tu jadi bingung. Maka jadi bingung Sayyidina Umar Al-Khattab, jadi bingung. Dan jadi bisu Sayyidina Osman. Bisu terus. Tutup, tak boleh nak cakap.
dan terduduk Sayyidina Ali. Sama. Jadi istilahnya kurang akal lah. Kenapa pula nak terduduk? Relax akal lah. Tapi tak boleh, tak reti nak buat apa, hilang akal. Bisu, tak tahu nak cakap apa. Padahal Sayyidina Umar antara pemidato yang hebat. Tak reti tak, jadi bisu. Sayyidina Umar jadi bingung. Bingung apa dia antara orang yang hebat. Tiba-tiba jadi bingung. Kerana tak pernah terfikir, walaupun hakikatnya tahu, tak pernah terfikir bagi mereka. Maka diriwayatkan bahawasanya berdiri Sayyidina Umar di dalam masjid membaca khutbah. Membaca khutbah ni bukan macam kita baca khutbah. Khutbah tu ucapan. Khutbah ni ucapan. Jadi Sayyidina Umar pun naik masuk masjid memberi ucapan. Maka berkata ia, kata Sayyidina Umar, tiada aku mendengar seorang yang berkata bahawa Muhammad itu telah mati. Aku tak nak dengar kata Muhammad dah mati. Aku tak mau dengar. Kan jadi macam ni. Jadi pelik lah. Dan tetapi telah dibangkitkan kepadanya seperti dibangkitkan kepada Musa ibn Imran. Nabi Musa lah ni. Maka lenyap ia daripada kaumnya 40 malam. Ketika Nabi Musa, dia suruh Nabi Harun jaga sekejap kaum kita, aku nak pergi, mudah kata ambil Taurat lah. Kemudian pergi, dia kena berpuasa. Pergi, dia tinggalkan kaum dia. Dia suruh Nabi Harun jaga. Janji 30 hari. Tiba-tiba, rupa-rupanya kena tambah lagi puasa. Lagi 10 hari. Itu jadi 40 hari. Masa dalam 40 hari ni, hari ke-31, 32, itu yang orang dah, Bani Israel dah huru-hara dah. Baru janji 30 hari, baru hari ke-31, 32. Samiri pun datang. Samiri tu. Dia datang. Musa dah tinggal kau dah. Dia pergi jumpa Tuhannya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa terima Taurat kan. Dia tinggallah. Habis korang. Korang tak ada Nabi dah. Samiri. Lepas tu dia ambil emas. Siapa yang ada emas bawa datang kat aku. Kita kumpul. Kita buat Tuhan baru. Tu mula. Baru 30 hari. Buat apa? Lembu. Tapi Samiri dia ada rahsia. Ketika peristiwa Samiri tu berlaku setelah Nabi Musa belah laut. Lepas pada tu, bila Nabi Musa belah laut, Samiri termasuklah dalam ramai Bani Israel yang nak merentasi. Belakang ni Firaun tengah kejar. Tapi Samiri perasan ada satu kuda yang dia tak kenal siapa yang bawa kuda. Siapa tu? Tak kenal. Tiba-tiba ada duduk depan dengan Nabi. Pelik apa kan? Siapa ni? Tapi dia tengok tapak kaki kuda orang yang naik tu, yang tak dikenali tu, ikut duduk sebelah Nabi. Dia pijak je hijau. Dia pijak je hijau. Macam tumbuh rumput. Hijau. Pijak hijau. Tapak kaki kuda tu. Uish, ini siapa ni? Dia pun ambil. Bekas tapak kaki. Bekas tapak kaki kuda orang yang misteri tadi tu. Dia simpan. Tu rahsia dia. Kemudian dah lepas, Allah cantumkan balik laut, Firaun mati, tahu cerita? Kemudian barulah berlaku peristiwa Samiri tu. Samiri kata, "Habislah, Musa dah tinggalkan kau dah." Baru hari ke-32, 33. Bab emas yang ada kita buat Tuhan baru lah. Tak boleh pakai lah Tuhan Musa ni. Macam tu je. Buat. Dia ambil tapak kaki tadi, bukan tapak kaki je. Dia baling kot dalam lembu emas tu. Boleh bercakap. Bukan boleh cakap, boleh bunyi. Bukan boleh cakap, popek-popek, bukan. Bunyi. Itulah Tuhan kita. Pakat sembah. Lepas 40 hari, Nabi Musa balik-balik. Dia tengok tu, merah muka, dia pergi cari Nabi Harun dulu. Dia tarik janggut Nabi Harun. Putih. Tarik janggut putih. Biasa janggut putih kot atas dulu, kot umbi dulu ke kot bawah dulu? Siapa yang putih-putih? Masa mula-mula nak putih dulu, dia putih kot bawah naik ke atas ke daripada umbi turun ke bawah? Bawah naik ke atas? Bawah naik ke atas? Bawah putih, lepas tu naik ke atas,
Kau daripada umbi tu putih, turun ke bawah makin putih, makin putih. Bawah dulu ah. Bawah dulu. Bawah dulu putih, lepas tu atas hitam lagi tak? Lama-lama hitam tu semua putih kan. Bawah dulu putih. Tapi Nabi Harun terbalik. Putih tu terbalik. Atas putih, macam ni putih. Ni hitam. Tu terbalik tak? Betul kan? Tu terbalik. Terbalik. Pelik. Biasanya putih kat bawah dia naik ke atas, terbalik. Sebab apa? Kena pegang dengan tangan Nabi Musa. Dia pegang, tarik. Ni cerita dalam Quran ni cerita. Dia pegang Nabi Harun, dia tarik. Marah hanya Nabi Musa, putih. Yang tepat pegang tu putih. Kat bawah hitam. Macam mana? Macam mana boleh jadi pelik ni? Akhir sekali dia lempar Taurat lah gitu. Dia pergi jumpa Samiri, settle dengan Samiri. Jadi Sayyidina Umar kata, Nabi bukan wafat, bukan mati. Dia macam Nabi Musa. Dia hilang kejap. Tak tahulah berapa hari, tapi dia hilang kejap. Macam tu lah. Dia hilang kejap. Tak boleh bergerak, nanti dia masuk balik. Macam tu lah lebih kurang. Kan kata tadi, dah jadi tak tahu tidak apa dah. Jangan cakap Nabi mati. Dia cuma pergi macam Nabi Musa pergi. Tengok nanti bila dia balik, dia akan hidup balik. Macam tu lah lebih kurang. Sambung. Dan diriwayatkan pada bahawasanya, dan diriwayatkan pula bahawasanya berkata ia. Ada riwayat lain, dia kata, Sayyidina Umar kata, lain sikit. Barang siapa berkata bahawasanya Rasulullah itu mati ia, niscaya aku meninggikan kepalanya dengan pedangku ini. Meninggikan kepala, maksudnya kepala tercabut lah. Aku pancung. Dan hanya senya terangkat ia ke langit. Kan Nabi pernah Isra' Mi'raj. Nabi tak mati, Nabi pergi Isra' Mi'raj juga. Yang penting jangan cakap Nabi mati, kata Sayyidina Umar. Jangan main-main. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar keluar. Kemudian waktu tu Sayyidina Abu Bakar tak tahu lagi. Bila Sayyidina Umar mengamuk macam tu, jangan cakap seorang ni nama Salim, wahai Salim. Seorang ni bagi tahu Salim pergi bertemu dengan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat yang dia iktiraf dalam Quran, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Pergi cari dia. Sebab apa? Sebab kita dah buntu dah ni. Tak tahu nak buat apa dah ni. Nabi dah wafat, tapi tak boleh cakap Nabi wafat. Nanti bini jadi janda, anak jadi yatim. Siapa sebut tu? Macam mana ni? Pergi panggil Sayyidina Abu Bakar. Maka pergi cari, jumpalah Sayyidina Abu Bakar dekat dalam masjid dan bagi tahu. Sayyidina Abu Bakar kata, kenapa menangis ni? Nabi dah wafat ke? Dah dapat agak dah. Ya. Tapi Umar cakap, dia tak nak dengar pun siapa-siapa kata Nabi itu meninggal, wafat. Kalau tidak, dia akan penggal kepala orang tu dengan pedang. Sayyidina Abu Bakar kata, tak apa. Jom, mari sini. Mari, jom, ikut aku. Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Nabi. Rumah anak dia lah, rumah Sayyidatina Aisyah. Tepi-tepi beri laluan, masuk. Dan dia pergi dekat jenazah Nabi dan dia pegang dan dia tengok memang betul dah wafat. Dia pun bisik surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Dah dia lah, tak pelik pun. Tapi yang lain tak boleh. Terlupa habis ayat Al-Quran ni yang lain tu. Lepas dia sebut gitu, orang lain pun tanya. Orang lain tak berani dekat. Ramai-ramai tu tanya, adakah Nabi telah wafat? Ya. Maka semua percaya. Semua percaya Nabi telah wafat bila Sayyidina Abu Bakar bagi tahu sendiri. Maka Sayyidina Aisyah dia kata selepas pada lama pada itulah, dia kata, aku sangat bersyukur, dia kata, kerana Nabi wafat dalam rumahku, dalam bilik aku, bukan rumah, dalam bilik aku,
Di atas riba aku. Kira hebatlah tu. Dan Nabi letak sugi yang mana aku gigit, bekas aku. Macam itulah. Maka hebatlah Sayyidatina Aisyah ni. Dia dapat. Kemudian dan diriwayatkan, sambung lagi, dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Ayah dia nama Abbas, dia nama Abdullah. Orang panggil dia Ibnu Abbas. Maksudnya anak Ibnu Abbas, anak Abbas. Anak Abbas. Dia kata Ibnu Abbas bukan nama dia Abbas. Nama dia Abdullah. Kenapa panggil Ibnu Abbas? Ibnu tu anak, anak Abbas. Betul lah. Ibnu Abbas, bahawa Abu Bakar keluar ia padahal Umar Al-Khattab di dalam berkata-kata akan manusia. Dia duduk bercakap lah. Siapa cakap? Siapa berani cakap? Aku penggal kepala. Duduk dengar bercakap. Kan tadi tu kan? Datang-datang Sayyidina Abu Bakar. Maka berkata Abu Bakar, duduk olehmu wahai Umar. Relax, relax. Duduk lu, duduk. Maka enggan Umar. Tak peduli dah Umar kali ni. Bahawa duduk ia. Maka enggan Umar bahawa duduk ia. Umar tak nak duduk. Tak peduli. Duduk. Bertenang, bertenang. Maka berhadap manusia kepadanya. Bila kata duduk-duduk tak dengar, semua orang yang sekeliling dengan Umar tadi tak peduli kat Umar. Dia pergi kat Sayyidina Abu Bakar. Itu maksudnya. Maka berhadap manusia kepadanya. Kepadanya tu menghadap manusia, semua menghadap dekat Sayyidina Abu Bakar. Dan meninggalkan mereka itu akan Umar. Tak pergi Umar lah, ikutlah nak mengamuk. Maka berkata Abu Bakar, adapun kemudian dari itu, barang siapa ada ia daripada kamu menyembahkan Muhammad, bahawasanya Muhammad telah mati ia. Dan barang siapa daripada kamu menyembah Allah, maka bahawasanya Allah itu hidup, tiada mati. Dia kata gitu. Siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Kata Sayyidina Abu Bakar. Siapa sembah Allah, Allah hidup, tidak mati. Kemudian terus Sayyidina Abu Bakar baca surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tiada Muhammad itu melainkan rasul. Tiada Muhammad tu melainkan dia seorang rasul yang telah sunyi daripada dahulunya oleh segala rasul, macam rasul-rasul sebelum Nabi ni. Adakah bukan, sambung lagi. Sambung. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Adakah jika wafat ia atau dibunuh dia? Jika Nabi wafat atau Nabi dibunuh. Ayat Quran ni. Ya? Berpaling kamu atas segala tumit kamu. Bila Muhammad mati, kau tak ikut dah ajaran dia. Kau jadi murtad, berpaling. Ya? Wa man yanqalib ala aqibaih falan yadurrallaha syai'a. Dan barang siapa berpaling atas dua tumitnya, berpaling daripada ajaran lah, nak Muhammad nak mati, okey, kita keluar agama, macam tu kan, maka tiada mudarat ia akan Allah akan sesuatu. Allah tak rugi apa pun. Ya? Wa sayajzillahu syakirin. Dan lagi akan membalas oleh Allah Ta'ala akan segala yang syukur. Yang kekal dengan agama yang Nabi ajarkan, maka Allah akan membalas. Maka orang itu adalah orang yang syukur. Dia baca ayat ni. Sayyidina Abu Bakar baca. Berkata Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, sesungguhnya seolah-olah manusia tiada mendengar mereka itu akan bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan ini ayat hingga membacakan dia oleh Abu Bakar. Dia kata, pelik lah kata. Kami ni semua hafal Quran, tapi seolah-olah ayat ni macam tak baca, tapi tak, macam tak pernah terfikir. Sebab tu saya kata tu, para sahabat, dia tak pernah terfikir pun Nabi akan mati. Malah dia tahu hakikatnya. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar baca, dalam Quran pun ada lah. Tak pelik pun lah peristiwa ni yang berlaku. Kata Ibnu Abbas, lepas dia baca baru kami ingat. Iyalah ayat Quran lah. Macam tu. Betul lah ayat Quran. Betul lah Quran dah beritahu Nabi akan wafat. Padahal dia hafal Quran.
Nampak? Bila dia baca tentang perkara-perkara macam ni, dia seolah-olah macam tak nak fikir. Tak nak fikir. Sebagai beradab dengan Nabi. Tiba-tiba bila jadi je, Sayyidina Abu Bakar pun baca. Oh, iyalah. Iyalah. Tak pelik pun. Maka menerima segala manusia daripadanya akan perkataannya. Semua pakat terima sebab ayat Quran. Sebelum ni tak terima, kenapa? Seolah-olah terlupa ayat tu. Ya. Maka tiada aku dengar seorang daripada manusia melainkan membaca ia akan dia. Aku rasa macam tak pernah dengar orang baca ayat Quran ni. Melainkan Sayyidina Abu Bakar tu yang baca. Okay. Dan memandikan dia. Dan memandikan dia oleh Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Yang memandikan dia adalah Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Dan Sayyidina Al-Abbas. Ini Al-Abbas. Tadi Abdullah, tadi Ibnu Abbas. Yang mana ni ayah dia lah. Ya, yang kita kisah Al-Abbas ada isteri tu. Lepas tu dia ada hamba seorang. Yang kisah Abdul Muttalib tu, dia pergi belasah bila menang perang Badar, seronoklah hamba tu. Hamba Abbas ni lah. Seronok. Hamba tu pun masuk Islam. Abbas masuk Islam, isteri dia pun masuk Islam. Isteri Abbas. Tiba-tiba bila seronok, itu malaikat yang tolong dalam perang Badar. Seronok hamba ni. Marahlah Abu Lahab. Abu Lahab kan jiran dia je. Dia dengar, dia pergi belasah. Hamba kan, dia belasah. Kemudian siapa belasah dia balik? Isteri Abbas kan. Berani kau pukul hamba orang ketika tuan dia tak ada. Pukul-pukul kat kepala. Ada luka sikit. Buruk luka tu sampai mati. Daripada luka tu kan. Abbas tu lah. Jadi Sayyidina Abbas ni suami yang tadi tu lah. Suami yang pukul boleh kita kata yang membunuh Abu Lahab lah. Atau punca kematian Abu Lahab. Yang membunuh tak lah. Punca kematian Abu Lahab. Isteri, suami dia Abbas lah. Abbas ni siapa? Pakcik Nabi. Yang beriman, pakcik Nabi yang beriman 2 orang je. Abbas dengan Hamzah. Hamzah mati. Siap hati dia, jantung dia keluar kena makan. Kena gigit, kena makan gitu. Seorang lagi Abbas. Yang lain semua tak beriman. Okay. Abbas ibnu Abdul Muttalib, pakcik Nabi. 2 orang dah mandi. Dan Al-Fadl ibnu Al-Abbas, anak dia lah. Adik-beradik Ibnu Abbas tadi lah. Dan Qusam ibnu Abbas, anak lagi. Dan Usamah bin Ibn Zaid, anak angkat Nabi. Yang Nabi pernah Usamah, bukan anak angkat, cucu. Zaid tu yang anak angkat Nabi. Zaid tu Nabi pernah tukar nama dia Zaid bin Muhammad. Tiba-tiba turun ayat. Tak boleh tukar. Nabi pun tukar balik Zaid bin Harithah. Tapi tetap juga anak angkat Nabi. Usamah ni cucu angkat lah. Cucu angkat Usamah ibn Zaid. Dan Syakran, sahaya Rasulullah, hamba Nabi. Untung dia walaupun dia hamba. Syakran. Maka yang ni yang mandikan Nabi. Maka adalah Sayyidina Ali menyandarkan dia dan membasuhkan dia. Yang menyandar dan membasuhkanlah, yang basuh. Dan Al-Abbas dan Al-Fadl dan Al-Qusam, 3 beranak ni membalik-balikkan dia. Kan nak balik-balik kat belakang, balik-balikkan dia. Yang ketuanya Sayyidina Ali lah yang basuh ni. Yang ni membalik-balikkan dia. Dan sekalian dan Usamah dan Syakran menuangkan air atasnya. Yang tuang air 2 orang ni, Usamah dan Syakran. Usamah cucu angkat Nabi dan Syakran hamba Nabi, tuang air. Dan sekalian mata mereka itu dibarut. Kena ketutup mata, barut. Maksudnya buat macam gitu lah. Kenapa bungkuk? Kenapa tutup mata? Sebab Nabi pernah wasiat. Apa wasiat dia? Mari kita baca sikit lagi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bahawasanya berkata ia telah berwasiat akan daku oleh Rasulullah. Rasulullah pernah wasiat kat aku, kata Sayyidina Ali, bahawa tiada memandikan dia lain daripada aku. Kau jangan bagi siapa-siapa mandikan aku, engkau yang mandi. Engkau yang ketua lah maksudnya. Okay? Maka bahawasanya tiada melihat akan seorang akan auratku. Masa kau mandikan aku nanti, yang bantu-bantu ni, engkau sekali pun sama, tak boleh tengok aurat aku. Siapa yang tengok, dia jadi macam ni. Melainkan dihampuskan. Itu bahasa Jawi dulu.
dihampuskan dua matanya, dihampuskan, dibutakan, dihilangkan. Mudah kata, kau mandikan aku nanti, dan yang membantu engkau mandi nanti jangan tengok aurat aku. Siapa tengok, buta mata. Mudah kata gitulah. Buta. Jadi sebab tu tutup. Macam mana nak mandi? Mandi gitu. Tutup mata. Kalau tidak, buta siapa tengok aurat Nabi. Macam mana? Nak tuang air. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Okey. Macam mana tahu? Kan? Lepas tu Sayyidina Ali tak apalah, dia pegang. Okeylah. Sayyidina Abbas, anak dia 2 orang, balik-balik kan. Balik kan. Angkat-angkat. Tuang air. Dibungkus. Berapa orang jadi? Jadi yang mandikan, yang pertama Sayyidina Ali ketua, Abbas pakcik dia, Al-Fadal, Qusam sepupu 2 orang, Usamah cucu angkat, Syakran sahaya hamba, 6 orang mandi. Okey. Dan dikafankan dia di dalam 3 helai kain. Kemudian diukupkan. Apa bahasa dulu ukup? Diukupkan dia dengan gaharu. Ukup ni, kalau masuk ukup ni, apa dia panggil? Masak air macam tu, masak air, lepas tu dia ada asap. Dia bukan asap, dia punya wap. Itu panggil ukup juga. Ataupun bakar, ambil asap dia tu. Dia panggil ukup juga. Yang atas tu ukup tu. Jadi kalau bakar asap, nak dapat asap tu diukup. Kalau air menggelegakkan, nak dapat buap dia tu ukup. Itu diukup. Jadi kalau dalam bab ni diukup dengan gaharu, maksud asap lah, bukan air lah kan. Maksudnya perasap kot, perasap lah. Jadi senang cerita nak bagi kain kapan tu bau wangi. Sebab tu kita ni kalau beli set kain kapan, dah beli belum set kain kapan? Kalau boleh kita beli set kain kapan kita sendiri. Saya tengok dah 2-3 tempat dekat Kuantan ni, dia jual RM200. Kalau kena pandai cari, RM180. Beli letak kat rumah. Kita kena buat. Kalau dah umur paling cantik 50 lah. Kalau 60 ke, beli letak dekat rumah, bagi tahu anak isteri. Ni, kain kapan saya nanti ya. Buang tebiak apa pula laki aku ni. Tak kira lah. Kita tengok buah kat bilik kita. Lain. Kita ni tahu setiap saat kematian semakin dekat. Kita tahu tak semestinya tua baru mati. Ramai je muda-muda mati. Tapi kita tak terasa pun sekejap lagi kita boleh mati. Tak terasa pun. Kemungkinan bila-bila boleh mati. Tahu tapi tak rasa. Macam mana nak dapat rasa? Antaranya sentiasa tengok perkara-perkara kematian. Antaranya apa? Bercakap pasal mati. Maka teringatlah mati. Kurang-kurang pun 5 minit masa bercakap. Lepas tu dah pergi kedai, kena tarik, lupa dah. Tapi kurang-kurang 5 minit ingat mati. Nak ingat kita tentang mendekatkan diri pada Allah. Maka ingatlah mati. Lepas dalam setengah jam, teringat sungguhlah mendekatkan diri pada Allah kerana kita akan mati. Lepas tu pergi kedai, kena tarik, mendekatkan diri pada Allah juga. Sebab dari kecil manis. Kena tarik, mendekatkan juga. Tak lama lah tu. Dah lupa dah, lepas tu tak apalah, kurang-kurang ingat juga. Kurang ingat juga. Pergi kubur, duduk kubur setengah jam, ingat mati waktu tu. Jadilah, lepas tu keluar tu kena nasi dagang, kena nasi kabu, lupa dah. Tak apa, sekurang-kurangnya ada juga setengah jam. Macam tu juga kain kapan. Tengok terjelik, kain kapan, so teringat mati aku, 15 minit hilang. Lepas tu cakap kat rumah, mana mi goreng saya cepat sikit, lapor ni. Lupa dah mati. Kurang-kurang ingat 15 minit. Kalau kita tak ada benda-benda yang mengingatkan mati, kadang-kadang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tak ingat mati pun. Bila ingat mati? Bila ada kawan-kawan, ada jenazah, ada orang meninggal, orang nombor tu, orang rumah tu. Oh, dah pakat-pakat datang, uruskan, masa tu ingat. Lepas tu lupa balik 3-4 bulan, 5-6 bulan. Mana boleh gitu? Lagi ingat mati, lagi bagus. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang sentiasa ingat mati.
Jadi kita nak cerdik, jadi antaranya letak, beli kain kapan tu. Letak dekat dalam bilik. Tak tahulah Lena tidur agak-agak. Jangan buka, dia ada box. Memang set dalam tu. Dalam set tu ada minyak wangi sekali, ada minyak atar. Tu antaranya bagus lah tu, ada tu bagus lah. Nabi dulu diasapkan bagi wangi. Zaman sekarang pakai minyak. Kena ada. Ada kawan saya seorang ni, Syekh. Dia pakai kain kapan atas kepala. Kita tak mampu. Kain kapan tu boleh. Besar bakul. Gini bawa kepala. Syekh besar. Syekh. Saya apa? Saya rasa ingat. Kain kapan, aku mati. Agak-agak boleh tak nak mengumpat? Ada kepala. Ini yang sedap. Sini, cerita baru. Tak tambah orang perempuan tak? Dia panggil membawang tak? Ada cerita baru. Kiyah. Kenapa? Anak dia. Tangkap basah. Oh. Kenapa boleh mengumpat orang, cakap orang itu? Sebab tak ingat mati. Cuba ada kain kapan atas kepala. Boleh agak gitu? Ni, ingat kain kapan ni. Macam tu lah. Beli kain kapan masing-masing. Beli. Boh kat rumah. 50 ke atas tu beli. Belilah. Lebih-lebih kalau 60. Lagi kena beli. Untuk kita lah, kita pakai. Habis, baju raya dah beli dah. Raya lagi. Puasa belum. Baju raya perempuan dah tempah dah. Siap dah beli, siap dah. Ini untuk raya ni, gini-gini yang bunga besar, bunga kecil. Semua siap dah. Boleh beli. Padahal Ramadan pun tak lagi. Dah, siap dah baju raya. Takkan kain kapan tak ada kot. Saya ingat, saya cari satu tempat tu 180, satu tempat tu 200. Set. Cakap lah nak apa ada, semua dalam tu. Semua ada dalam tu. Jadi sunat diwangikan. Oh, okey, syukurlah. Sunat diwangikan. Ingat kalau nak beli yang kotak Sebab kita bukan nak pakai segera. Tak tahu bila mati. Jadi kotak tu dia tahan lama. Sebab dia ada yang bukan kotak, yang dia satu-satu dia jual kan. Tu tak mau, nak yang kotak. Cantik je. Set jenazah apa tadi tulis tu? Oh, nak gambar pun cantik nampak. Baru ada ni lah sikit. Beli. Dan jadilah manusia masuk mereka itu kerana sembahyang atasnya satu taifah, satu puak. Sebab ada orang tanya Sayyidina Bakar, dah Nabi wafat perlu mandi tak? Mandi. Dah Nabi wafat perlu semayang tak? Sayyidina Bakar kata perlu semayang. Macam mana nak semayang? Ada orang jadi imam tak? Tak ada. Macam mana? Satu puak datang ramai-ramai semayang, lepas tu keluar. Yang lain pula datang semayang bergila-gila. Tapi tak ada imam. Okey, itu dia maksud dia. Kerana sembahyang atasnya satu taifah, satu puak, satu kumpulan masuk sembahyang, kemudian daripada satu taifah hal keadaannya tunggal sekaliannya. Keluar pula orang lain pula masuk, bukan sembahyang tunggal, sembahyang munfarid, sembahyang seorang. Sembahyang asing-asing, bukan sembahyang berjemaah. Tiada mengimamkan mereka itu oleh seorang, tak ada. Dan kata qil tiada sembahyang di atasnya. Ada juga pendapat, tapi bukan kata qil ni bukan pendapat muktamad lah. Yang kita nak pegangnya, ada orang sembahyang, tak ada imam, bergila-gila. Tapi ada ulama kata tak ada sembahyang. Riwayat yang kata sembahyang tu riwayat tak kuat, dia katalah. Maka dia kata sebenarnya tak ada sembahyang atas Nabi, hanya senya masuk mereka itu supaya berdoa dan tadarruk mereka itu juga. Sekadar masuk doa dan tadarruk dan merendahkan diri, ataupun bahasa sekarang panggil tafakur. Macam tu aja. Kata sebahagian ulama. Tapi sebahagian besar ulama kata sembahyang. Cuma sembahyang asing-asing. Berhenti kat situ Rasulullah dimakamkan pula dan bersalah-salahan segala sahabat pada tempat tanamnya. Jaka bincang akan datang adalah Nabi dikebumikan dekat mana, ulama khilaf bukan ulama khilaf, ulama berbincang. Tak khilaf dah, memang dekat Kubah Kubah hijau bawah tu dia khilaf pula. Bukan. Ketika itu sahabat khilaf. Maksudnya, kita tanam kat Baqi'. Kita tanam kat sini. Tu masa tu kan. Khilaf masa tu. Akhir sekali kat situ lah juga.
Dia akan bincang panjang lebar berkaitan dengan di mana Nabi dimakamkan. Kemudian Nabi dimakamkan disebut kat sini hari Rabu. Nabi wafat hari Isnin. Kenapa lama sangat? Ada dua pendapat kat sini. Salah satu pendapat yang kerana apa? Kerana nak selesaikan dulu pilih pemimpin. Nak selesaikan dulu pilih pemimpin, dan memilih pemimpin ni besar. Bukan benda kecil sehingga tertangguh. Patutnya jenazah mesti cepat-cepat, tapi tertangguh. Sahabat tak reti pekah ke? Apabila meninggal kena cepat-cepat kan? Tak reti ke? Sahabat tu anak murid Nabi, tahu. Tapi Nabi juga ajar aulawiyat. Aulawiyat, keutamaan. Mana lagi utama dulu, itu dahulu kan. Maka keseluruhannya Isnin, Selasa tu belum lagi. Rabu baru. Bukan benda kecil bab memilih pemimpin ni, benda besar. Sehingga tertangguhlah pemakaman Nabi. Wallahu alam, kita sambung itu akan datanglah. Akan datang kita sambung hari Rabu jugalah kan. Hari Rabu 7 hari bulan. Ya. Bagi muslimat ada ni hari Isnin. Sebelum hari Rabu tu ada sampai Isnin dulu tak? Yalah, sebelum Rabu mestilah Isnin. Isnin tu kuliah muslimat. Tak kira muslimat yang tak tahulah, kita sambung pengajian kita. Jangan buat hal. Fik wanita tu bukan senang tu. Ponteng-ponteng, kenduri, lepas kenduri, bercuti, lepas cuti. Lah kali sampai kesudah tak tahu tentang diri sendiri pula tu, tentang perempuan ni. Jadi kalau ada anak-anak perempuan, isteri-isteri tu suruh datang Isnin lah. Isnin pukul 9.30 surah tasbih kafarah dan surah subhanakallah wa hamdika asyhadu an